Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dipertemukan lagi pada hari ini dengan siri yang ke-65 ya. Saya suka kiranya mengajak para sahabat seiman untuk kita mengetahui apakah hukum suara wanita yang didengar melalui siaran radio ataupun telefon. Sebagaimana usaha kecil saya selama ini, iaitu saya menggunakan media telefon ini dengan merakam suara saya untuk menyampaikan sedikit sebanyak ilmu yang mana sekiranya dapat kita manfaatkan bersama ya, dan semoga ianya menjadi amal soleh bagi kita semua insya-Allah. Soalan yang sama pernah ditanya kepada Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, di mana penanya bertanya, apakah boleh bagi wanita bekerja sebagai penyiar radio yang suaranya didengar oleh laki-laki asing, dan apakah boleh bagi laki-laki asing berbicara dengan wanita dalam telefon atau teleconference ya. Syekh menjawab, iaitu tidak diragukan lagi bahawa wanita dalam siaran radio itu bercampur dengan laki-laki, dan mungkin wanita tersebut ya menetap berada di dalam konti atau bersama dengan laki-laki di ruang studio, dan ini tidak diragukan lagi merupakan perkara yang mungkar dan haram. Telah ada riwayat dari Nabi SAW bahawa baginda bersabda, tidaklah seorang laki-laki itu menyendiri dengan wanita dan ini tidak halal baginya. Kemudian apabila wanita yang menyiarkan siaran itu pula mengindahkan suaranya dan menjadikannya menarik dan memukau, dan ini juga termasuk bencana yang harus dihindari kerana di dalamnya terdapat fitnah. Ya, ini apa yang dikatakan bahawa suara wanita itu boleh menjadi fitnah sekiranya wanita tersebut memperindah suaranya ya, menjadikan ianya menarik dan memukau. Sebagaimana yang kita lihat, kebanyakan juru jual makanya dipilih daripada golongan wanita ya, kerana mereka wanita ini mempunyai tarikan yang tersendiri, bukan saja daripada pembentukan fizikal ataupun paras rupanya, mana Allah telah menyediakan suara wanita yang jauh lebih lembut jika dibandingkan dengan suara lelaki. Sekiranya dalam keadaan begini seorang wanita itu sengaja memperlembut-lembutkan, memperindahkan, melunak-lunakkan suaranya, maka itu sudah pasti menjadi sesuatu yang haram dan berdosa ya, sesuatu yang mungkar. Dan saya juga ingin menyampaikan dengan setulus ikhlas hati saya minta maaf sekiranya ada guru-guru wanita yang mungkin terasa dengan teguran saya ini ya. Yang mana saya sendiri pernah melihat guru-guru wanita yang mengajar di sekolah-sekolah menengah ya. Yang mana saya lihat pergaulan sebahagian daripadanya lah. Ada yang tidak menjaga batas-batas pergaulan itu dengan pelajar-pelajar lelaki yang sudah pun akhir baligh ya. Tidak kiralah sama ada cikgu itu menggunakan bahasa pengganti dirinya untuk dipanggil sebagai bonda oleh anak-anak muridnya ataupun ibu dan sebagainya. Mungkin itu untuk menunjukkan lebih kemesraan hubungan, bukan sekadar seorang penuntut pelajar dengan guru, malah ingin menjadikannya lebih akrab sebagaimana hubungan kekeluargaan. Namun perlu diingat, itu hanya apa yang ada di lafaz bibir kita sahaja ya. Ianya tidak pernah mungkin dapat menukar nasab, yang mana tidak pernah mungkin di dalam syariat Islam menghalalkan seorang guru wanita memeluk, merangkul bahu anak murid lelakinya yang berjaya. Contohnya saya pernah lihat sendiri dalam keadaan perhimpunan yang mana seorang
pengetua sekolah ya, merangkul bahu anak murid lelakinya yang telah akhir balik hanya untuk melahirkan betapa rasa gembiranya pihak sekolah di atas kejayaan yang dicapai oleh pelajar lelaki tersebut. Itu juga terjadi dalam acara-acara sukan yang mana saya lihat guru-guru wanita begitu teruja ya, sehingga lupa kepada batas-batas agama di antara aurat lelaki dan perempuan hatta dengan anak muridnya ya, kerana anak murid tersebut telah pun akhir balik, anak murid lelaki dengan guru wanita ya. Mungkin profession sebagai guru itu sangat-sangat uh, boleh kita katakan sesuai dengan naluri keibuan seorang wanita itu. Tetapi kalau untuk pelajar yang masih belum akhir balik, masih di peringkat sekolah rendah yang bawah ya, ataupun kanak-kanak, anak-anak di prasekolah, saya rasa mungkin itu sangat sesuai untuk kita gunakan, bukan saja dengan kata-kata lunak yang baik, yang manis ya, yang lembut daripada seorang guru yang mungkin boleh mengambil alih sebagai kata-kata nasihat ataupun manisnya kata-kata seorang guru kepada anak muridnya yang masih kecil begitu sebagai seorang ibu kepada anaknya sendiri ya, dengan merangkul mereka dan sebagainya, itu tidak mengapa. Tetapi saya sangat berharap sekiranya ada di luar sana guru-guru yang guru-guru wanita yang mengajar di sekolah-sekolah menengah ataupun pensyarah universiti yang mana melibatkan pergaulan dengan anak murid yang telah akhir balik, anak murid lelaki yang dewasa ini, saya harap dapat para guru tersebut menjaga batas laku mereka ya, insya-Allah ya, demi untuk kebaikan kita semua. Saya faham kadang-kadang kita terlepas pandang, terlepas laku ya. InsyaAllah jika kita ada niat untuk memperbetulkannya, Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Okey, berbalik kepada suara wanita di telefon tadi ya, yang mana tidak mengapa sekiranya suara wanita itu di telefon sebagai yang bekerja sebagai telefonis ataupun kita sendiri dalam kehidupan seharian menjawab panggilan-panggilan telefon daripada lelaki-lelaki asing. Ya, itu tidak menjadi halangan untuk kita bercakap di dalam telefon. Tapi tak halal dan adalah menjadi dosa jika seseorang itu menikmati suara ini dan memperpanjangkan pembicaraannya agar dapat orang di sebelah sana itu menikmati suaranya. Maknanya apa yang dikatakan oleh Syekh ini, sekiranya seseorang lawan cakap itu adalah lelaki dan wanita yang menjawab panggilan telefon ini dengan sengaja memperpanjangkan perbualan itu untuk pihak lawan menikmati suaranya yang sengaja dimerdu-merdukan, sengaja dimanis-maniskan, maka itu merupakan dosa yang mana akan menimbulkan perasaan yang boleh merangsang seorang lelaki itu ya, apabila mendengar suara wanita yang lembut, yang dibuat-buat suara merdu ini semuanya, maka seorang lelaki yang ada penyakit dalam hatinya akan terangsang untuk akhirnya terjebak kepada dosa. Sebagaimana yang diperkatakan, iaitu sekiranya lelaki tersebut menikmati kemesraan dia berbicara dengan telefonis tersebut ataupun dengan kita sendiri seorang perempuan apabila kita menjawab panggilan telefon, maka itu adalah haram dan berdosa ya. Sebagaimana di dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-32, Allah mengatakan, maka janganlah kamu tunduk dalam bercakap sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hati dan ucapkanlah perkataan yang baik ya. Yang mana kita tak tahu lawan cakap kita itu sama ada dia memiliki penyakit di dalam hatinya ya, yang mana apabila mendengar suara wanita juga boleh menjadikan nafsu syahwatnya melonjak ya.
Okey, tetapi sekiranya seseorang wanita itu dia berbicara secara langsung, dengan dia memakai hijab ya, seperti perbicaraan seorang lelaki dengan kaum kerabatnya, daripada isteri saudaranya ya, mana adik-beradik isteri perempuan ataupun anak perempuan daripada, jalur ayah, jalur, ibu ya, ya anak saudara dan sebagainya, maka ini tidak menjadi masalah, ya. Soalan kedua diajukan kepada Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin Hafizahullah, di mana soalan bertanyakan tentang apakah hukum laki-laki asing mendengar suara wanita dalam telefon ataupun salah satu channel televisyen ya. Ini diajukan pula soalan kepada Syekh Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman. Okey, Syekh menjawab, suara wanita itu merupakan aurat bagi laki-laki asing menurut pendapat yang sahih. Dan kerana itulah tidak diucapkan subhanallah dalam solat ketika imam lupa sesuatu seperti yang diucapkan oleh imam, melainkan wanita itu cukup dengan menepuk tangan. Dan tidak boleh seorang wanita mengumandangkan azan kepada umum, yang mana dia harus mengangkat suaranya. Demikian juga wanita tidak mengangkat suaranya dalam talbiyah ketika ihram, kecuali sekadar didengar oleh teman sebelahnya ataupun sekadar mengucapkannya secara perlahan-lahan ya. Tetapi sebahagian ulama membolehkan wanita berbicara dengan laki-laki sesuai dengan keperluan, seperti tanya jawab, di mana isteri para sahabat ada yang menyampaikan, meriwayatkan hadis dan mendengarkannya kepada sekelompok laki-laki, tetapi dengan syarat menjauhi keraguan dan dengan syarat selamat dari timbulnya fitnah ya. Ini yang mana Syekh juga menggunakan dalil daripada surah Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat yang ke-32 ini. Syekh juga menggunakan dalil di mana Allah berfirman, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya ya. Maka sesungguhnya penyakit syahwat zina ini terkadang masuk ke dalam hati seseorang lelaki ketika mendengar merdunya suara wanita ya, sebagaimana kemesraan di antara lelaki dia dengan isterinya ya, kemesraan seorang suami dan isteri, yang mana ini dapat dibayangkan oleh lelaki yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. Maka yang demikian itu, wanita boleh menjawab soalan telefon hanya sesuai dengan keperluan dan menjaga batas-batas suaranya. Janganlah dia sengaja melenggang-lenggokkan suaranya, memanja-manjakan suaranya ketika dia berhubungan dengan lelaki asing di dalam telefon ya. Yang mana dalam keadaan ini kedua-dua belah pihak harusnya menjauhi segala apa yang menjadikan sarana, menjadikan asbab untuk kedua-duanya terjerumus kepada bangkitnya syahwat di antara salah satu jenis kelamin yang berbeza itu ya. Dan sekiranya dapat kita meninggalkan perkara itu semua, maka itu adalah yang lebih penting lagi untuk kita lakukan. Yang lebih elok untuk kita menghindari perkara-perkara tersebut ya. Kerana percakapan melalui telefon ini sebenarnya dapat menciptakan suasana seperti berdua-duaan. Melalui sabda Nabi, bagaimana Nabi melarang kita jangan sesekali seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita, kerana yang ketiganya adalah syaitan. Dan ini akan memberi peluang kepada mereka bebas mengadakan percakapan yang dapat saja mengheret mereka berdua ke dalam hal yang diharamkan. Dan sesungguhnya Allah lah juga yang lebih mengetahui ya, apakah perbualan ataupun percakapan di antara kedua orang tersebut ya. Jika kita lihat, sebenarnya kita wanita ini boleh diberikan kebenaran untuk bercakap dengan lelaki sekiranya kita bercakap dalam nada yang biasa, tidak ada niat untuk menggoda seumpamanya ya. Yang mana di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang bagaimana para isteri para nabi, yang mana mereka juga bercakap dengan lelaki-lelaki asing, tetapi mereka bercakap melalui belakang tabir ya, iaitu ada hijabnya.
Di antaranya adalah di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-53. Allah berfirman iaitu, jika kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Dan firman Allah juga tentang kata-kata Nabi Musa kepada dua orang perempuan di negeri Madian, Di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-23 hingga 25, Allah berfirman, ia mendapati di belakang orang ramai itu ada dua orang wanita yang sedang menghambat ternakannya. Musa berkata, apakah maksud kamu dengan berbuat begitu? Kedua-dua wanita itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternakan kami sebelum pengembala-pengembala itu membawa pulang ternakannya. Sedang bapa kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya. Maka Musa memberi minum ternakan itu untuk menolong kedua-duanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang teduh. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan satu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua-dua wanita itu berjalan dengan malu-malu. Katanya, sesungguhnya bapaku memanggilmu agar ia memberi balasan kepada kebaikanmu yang memberi minum kepada ternakan kami. Jadi ini yang mana di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bahawa bolehnya kita berkata-kata dengan seorang lelaki yang asing sekiranya kita berkata dalam keadaan nada yang biasa, Dan di sini juga Allah menggambarkan sepatutnya seorang wanita itu memiliki sifat malu, Yang mana Allah mengatakan apabila kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu, maknanya seorang wanita itu seharusnya mengekal sikap malu dalam kegiatannya, perilakunya, apatah lagi dalam suaranya apabila ia berkomunikasi berhadapan dengan lelaki-lelaki yang asing yang bukan lelaki menjadi mahram kepadanya, Semoga dengan penjelasan ini dapat kita mengetahui dengan jelas apakah hukum dan apakah sepatutnya kita menggunakan suara yang sebagaimana apabila kita berurusan dengan laki-laki asing di antara kita, Semoga ianya memberi manfaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.